Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Di segmen ini, aktiviti menarik yang Cikgu Amni ingin lakukan dengan anda semua iaitu aktiviti pengukuhan. Betul Cikgu? Betul Mira. Okey, apa tu Cikgu? Okey. Jadi latihan pengukuhan kita pada hari ini, yang pertama, saya akan bacakan dulu soalan, kemudian saya akan bagi masa kepada murid-murid dekat GM dan juga dekat rumah untuk cuba selesaikan soalan berikut. Soalan contoh 1, arahannya adalah tulis suatu kadaran bagi situasi di bawah. Kita hanya tulis suatu kadaran sahaja, kita bukan nak mencari nilai ya Mira. Wakilkan maklumat yang hendak dicari dengan menggunakan pemboleh ubah yang sesuai. Maka murid-murid boleh memilih sama ada nak gunakan apa-apa pemboleh ubah sahaja. Soalannya adalah Puan Jamilah menggunakan 175 ml minyak zaitun dan 50 ml cuka untuk membuat bahan perapan. Berapakah isi padu cuka yang diperlukan jika Puan Jamilah menggunakan 300 ml minyak zaitun untuk membuat bahan tersebut? Baiklah, murid-murid boleh cuba jawab. Ingat, kita cuma nak cari ataupun kita nak hanya menulis suatu kadaran. Kadaran kita kaitkan dengan penulisan dalam bentuk pecahan. Murid-murid boleh cuba jawab. Baiklah. 175 ml minyak zaitun, 50 ml cuka. Jadi berapa isi padu cuka yang diperlukan jika menggunakan 300 ml minyak zaitun? Nampak macam soalan ni ada sedikit sukar Cikgu. Ke sebenarnya sama je? Soalan dia sama je. Tapi kita nak tulis kadarannya Mira. Ingat murid-murid, dalam nak tulis kadaran kita perlu tulis dalam bentuk pecahan. Okey, ada murid yang dah siap? Adakah kawasan yang dah siap? Boleh tunjukkan jawapan anda? Cuba angkat tangan. Siapa yang nak jawab bagi soalan yang pertama? Nasrullah angkat terlebih dahulu. Nasrullah, apa jawapan yang pertama Nasrullah? Boleh cuba angkat jawapan Nas? Okey, boleh cuba angkat jawapan. Boleh kita lihat jawapan dengan lebih jelas. Boleh cuba angkat jawapan. 170 ml minyak dengan 50 ml cuka. Bersamaan dengan 300 ml minyak cuka dengan minyak zaitun. Sama tak? Samalah. Kita tadi 175 ml minyak dengan 50 ml cuka bersamaan dengan 300 ml minyak dengan kita nak mencari cuka tadi. So kita letak Nas dia menggunakan pemboleh ubah X, maka kita boleh letakkan X mililiter cuka. Jika murid nak gunakan sama ada Y, Z, kita boleh gunakan apa-apa pemboleh ubah yang sesuai. Biasanya dalam matematik kita lebih kerap menggunakan X, Y ataupun Z. Itu maksudnya menandakan nilai yang hendak kita cari. Soalan yang kedua. Sama juga situasinya macam tadi. Saya hanya minta murid-murid menulis suatu kadaran bagi situasi ini. Yang soalannya adalah berbunyi, seorang ahli meteorologi menggunakan tolok hujan untuk menyukat jumlah air hujan di sebuah bandar. Dia mendapati jumlah hujan yang turun di bandar itu ialah 7.8 mm dalam masa 3 jam. Jika hujan turun pada kadar yang sama, berapakah tempoh masa yang diambil untuk mencapai 11.7 mm? Baiklah murid-murid. Boleh cuba terus jawab. Siapa yang dah siap boleh cuba angkat tangan yang kongsikan jawapan anda. Ingat macam Cikgu Amni tekankan tadi, atas kena sama unitnya dengan jiran di sebelah. Betul Mira. Di bahagian bawah pun kena sama. Ya, betul Mira. Siapa yang ingin kongsikan jawapan anda? Nadwa. Nadwa. Berapa Nadwa jawapan? Sama tak dengan jawapan kita Mira? 7.8. Dekat atas Nadwa menulis jumlah hujan yang turun dengan jumlah masa yang diambil dengan 3 jam bersamaan dengan 11.7 mm
per dengan nilai yang kita nak cari, iaitu berapa lama masa yang diambil untuk menyukat hujan sebanyak 11.7. Okey, maka tepat sekali. Tadi saya lupa nak bagi mata ganjaran pada Nasrullah. Ya, bagi untuk Nasrullah dapat 5 bintang. Okey, sama juga dengan Nadwa dapat 5 bintang. Juga cikgu. Wah, tahniah kedua-dua mereka. Okey. Baiklah, soalan yang berikutnya cikgu. Soalan yang berikutnya, murid-murid dah bersedia? Okey, dah bersedia semua? Kita nak pergi kepada soalan yang lebih sukar sikit. Tadi kita ada belajar 3 kaedah. Betul. Okey, jadi kita akan teruskan kepada soalan yang seterusnya. Selesaikan masalah berikut. Okey, bila ada perkataan selesaikan masalah berikut, okey, bermaksud soalan tersebut ingin mencari nilai. Kita nak dapatkan nilai kadaran yang tidak diketahui. Okay, baiklah, saya akan bacakan soalan. Okay, gear merupakan mesin ringkas yang terdiri daripada roda bergigi. Okay, apabila gear yang bersaiz besar berputar 4 kali, gear yang bersaiz kecil berputar 8 kali. Okay, masih yang samalah. Okay, 18 kali cikgu. Minta maaf, 18 kali. Okey, berapa kali gear yang bersaiz besar akan berputar jika gear yang bersaiz kecil berputar sebanyak 54 kali? Okey, baiklah murid-murid. Okey, boleh cuba jawab. Okey, baca, fahamkan soalan. Okey, bila kita nak selesaikan soalan yang melibatkan penyelesaian masalah, kita perlu faham dan teliti soalan tu tersebut. Baca betul-betul, cuba fahamkan dan cuba sesuaikan dengan kaedah apa yang kita nak guna. Betul tu. Macam kat sini ada 2 gear yang bersaiz berbeza. Satu bersaiz kecil, satu kecil, satu besar. Jadi kawan-kawan, siapa yang nak cuba? Tadi Nasrullah dah cuba, Nadwa dah cuba, tinggal Yong Wei dengan Adlina. Mungkin nak kongsikan jawapan anda? Okey, Yong Wei. Okey, Yong Wei, berapa jawapan Yong Wei? 12 kali. 12 kali. Boleh tunjukkan cara penyelesaian Yong Wei? Okey, sama tak jawapannya? Okey, sama 12 kali bagi putaran gear bersaiz besar. Okey, saya gunakan kaedah pendaraban silang Mira. Ya. Okey, 4 kali bagi yang bersaiz besar kita bahagikan dengan 8. Okey, saya minta maaf lupa tulis unit dekat situ. Sepatutnya kita tulis untuk mengelakkan kekeliruan ya Mira. Okey, 4 putaran saiz besar, okey, per dengan 18 putaran saiz kecil. Okey, bersamaan dengan berapa kita nak cari dalam saiz dalam gear yang bersaiz besar. Okey, per dengan 54 kali bagi putaran bersaiz kecil. Maka kita akan dapat nilainya adalah bersamaan 12 kali bagi putaran gear bersaiz besar. Okey, baiklah murid. Okey, tadi kita nak bagi berapa mata ganjaran ni Mira untuk Yong Wei? Berapa yang selayaknya cikgu? Okey, 5 bintang juga. 5 bintang untuk Yong Wei. Sebab berjaya mendapatkan jawapan yang tepat. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang keempat. Okey. Soalan yang keempat, saya bacakan dulu. Sama juga arahannya adalah selesaikan masalah berikut. Seorang tukang kebun mengambil masa setengah jam untuk memotong rumput dan membuang rumpai di halaman sebuah rumah yang berukuran 20 meter darab dengan 15 meter. Tukang kebun itu diberi upah selama sebanyak RM30 per jam. Okey, berapakah upah yang diterimanya jika dia membersihkan halaman sebuah rumah yang berukuran 40 darab 30 meter? Okey, baiklah murid. Murid-murid cuba jawab. Ya, cikgu, memandangkan kita agak kekurangan masa, kekangan masa kan cikgu. Boleh cikgu terus lanjutkan dengan jawapannya cikgu? Okey, kita lanjutkan teruslah dengan jawapan. Okey, saya harap nanti murid-murid boleh semaklah jawapan masing-masing. Okey, kita nak cari halaman rumah seluas 20 meter darab dengan 15 meter. Maka kita darabkan dulu untuk dapatkan keluasannya iaitu 300 meter persegi bersamaan dengan setengah jam. Okey, maka di sini saya akan gunakan kaedah unitari untuk mencari berapa nilai ataupun berapa upah yang boleh diberi kepada tukang kebun tersebut. Okey, maka dia cuba membersihkan dalam setengah jam tadi kan Mira? Okey, 30 bahagi dengan 2, maka kita akan dapat RM15. Okey, kemudian kita nak mencari nilai ataupun upah bagi sebuah rumah yang berukuran 40 darab dengan 30 iaitu bersamaan dengan 1,200. Maka di situ murid-murid dapat lihat kita letakkan 300 per dengan 15 bersamaan dengan 1,200.
per dengan M, okey, maka nilai upahnya adalah bersamaan dengan RM60. Ya, baiklah. Jadi itu antara contoh soalan yang cikgu berikan dan juga jalan penyelesaiannya. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Amni. Okey, sama-sama. Sedikit rumusan cikgu di hujung kelas kita. Okey, rumusannya, saya harap murid-murid dapat ingat, jika kita nak menulis suatu nisbah dalam bentuk kadaran, kita perlu letakkan dalam bentuk pecahan. Manakala jika kita ingin mencari nilai yang tidak diketahui, murid-murid boleh memilih 3 kaedah yang berbeza, iaitu kaedah unitari, kaedah pendaraban silang dan kaedah kadaran. Ya, baiklah cikgu. Dan bagaimana pentafsiran keseluruhan murid-murid pada hari ini? Okey, saya rasa saya sangat berpuas hati dengan murid-murid kita pada hari ini, Mira. Okey, jadi saya nak berikan keseluruhannya 5 bintang. Total keseluruhannya adalah sebanyak 20 bintang bagi setiap murid. Wah, 20 bintang bagi setiap murid, tambahan 10 biji buah apple. Dan kalau mereka di rumah ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka dalam tajuk kita pada hari ini, di manakah mereka boleh mendapatkan sumber rujukan, cikgu? Kita boleh melayari sumberku untuk mendapatkan sebarang bahan rujukan dan juga untuk mengukuhkan lagi tahap kefahaman masing-masing. Ya, seperti yang tertera di kaca TV anda. Jadi anda boleh terus layari laman sesawan berikut. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Amni atas perkongsian ilmu juga, Mira. pada hari ini, diharapkan memberi manfaat kepada kawan-kawan semua. Terima kasih Cikgu Ko, dan tak lupa juga kawan-kawan di dalam talian. Teruskan menonton Mendengar Rendah untuk lebih banyak lagi perkongsian ilmu yang menarik. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Bye. Didik TV KPM